Okay, welcome guys. So kalau korang baca tajuk video kita hari ni, kita nak cerita pasal seorang superhero yang masih lagi tak dikenali ramai di Malaysia. So bila saya kata superhero, dia tak adalah macam Superman ke Spiderman ataupun so dia ni boleh dikatakan sebagai real life superhero lah, yang mana saya sendiri pernah ada pengalaman dengan dia ni. Okey, superhero yang saya maksudkan tadi ialah aktivis sosial yang bernama Kuan Chi Heng, atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Kalau korang nak tahu kenapa saya panggil Uncle Kentang ni superhero, teruskan tengok video ni. Kenapa saya tak boleh. Kadang-kadang kita rasa macam apa yang kita boleh buat lagi. Sebelum aku ceritakan lebih detail pasal Uncle Kentang ni, aku nak bagi tahu beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh Uncle Kentang ni lah. Dia ni sebenarnya aktivis sosial yang bertumpukan pada aktiviti-aktiviti kebajikan lah. Okey, so beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh Uncle Kentang ni ialah antaranya ialah ambulans RM1. Lepas tu rumah RM1, van jenazah, shuttle ke hospital, cuci luka, rumah asuhan RM1, rumah orang tua, home care dan juga home visit. Dekat dalam video ni aku tak boleh nak masukkan semua benda yang Uncle Kentang ni buat. So aku akan highlight beberapa perkara yang dia buat lah untuk kebajikan ni. Okay, kita tengok profil dia. Nama dia Kuan Chi Heng, umur 58 tahun, asal daripada Batu Pahat, Johor. Untuk makluman korang, aku pun anak Johor juga. So dia belajar dekat Sekolah Jenis Kebangsaan Limpun 1 Batu Pahat, lepas tu Sekolah Menengah Kuala Mai Batu Pahat, dan Sekolah Tinggi Batu Pahat, Johor. Okay, pekerjaan dia pula sebagai ahli perniagaan lah. Dia seorang businessman. Okay, aku akan tunjuk beberapa video klip dan gambar-gambar yang Uncle Kentang ni upload dekat dia punya Facebook page. So korang boleh tahu apa benda yang Uncle Kentang ni tengah buat.
Lepas korang tengok semua ni, korang mesti terkejut pada yang tak tahu Uncle Kentang ni lah. Sebab dia banyak buat benda-benda baik untuk masyarakat kita, tapi dia kurang dapat exposure daripada kerajaan ataupun social media. Susah kita nak dengar pasal Uncle Kentang ni sebab ramai memang tak fokus pada apa yang dia buat. Baru-baru ni ada berita mengatakan Uncle Kentang ni akan terima anugerah daripada Queen Elizabeth II. Okey, nama anugerah yang akan diterima ataupun saya rasa dia dah terima kot. Point of Light. Okey, yang ni biasa diorang akan bagi kepada social activists lah untuk selected countries. Dan ramai yang fikir Uncle Kentang ni dia memang orang kaya. Dia sebab dia adalah seorang businessman, so dia memang ada banyak duit pasal tu dia buat. So ada juga ramai yang aku baca dekat dia punya komen apa semua. Dia orang cakap kalau aku kaya macam kau, aku pun boleh tolong orang macam ni kan. So cerita sebenar dia dia ada bagi interview pada Sinar Harian. Dekat situ kalau korang baca headline dia, Uncle Kentang pernah makan sisa sayur terbuang. Okey, dekat sini dia bagi tahu, saya masih tak boleh lupa bagaimana kami adik-beradik terpaksa makan sisa sayur di kutip mak dan ayah yang dibuang di tepi gerai. So memang nampak lah Uncle Kentang ni dia tak adalah datang daripada family background yang kaya ke apa. Dia pun memang bekerja keras untuk sampai ke tahap ni lah. Okay, kita akan tengok beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh Uncle Kentang ni. Macam saya bagi tahu tadi, ambulance. So, korang boleh tengok dekat sini perkhidmatan CP Ambulance. Dia ada beberapa services dia, macam pengantaran pesakit daripada hospital atau klinik ke rumah, dari rumah ke hospital atau klinik, daripada hospital ke hospital, dari KLIA ke hospital dan ke seluruh Semenanjung Malaysia. Ambulance standby untuk tamasya sukan, majlis kerajaan, pengiring konvoi dan lain-lain. Lepas tu home nursing untuk penjagaan pesakit, cucian luka dan lain-lain. Lepas tu sewaan peralatan macam tangki oksigen, tongkat dan lain-lain. Tadi aku dah bagi tahu pengalaman aku secara personal dengan Uncle Kentang ni. Benda ni berlaku 2 tahun lepas dekat Melaka. Time PKP juga. Tak silap masa first MCO. Ada member aku seorang ni, dia punya isteri dia ada penyakit kanser. So time tu memang dah serius lah isteri dia dekat hospital. And then bila kita pergi, doktor pun dah cakap dah memang tak boleh buat apa-apa lah sebab dia punya kanser stage 4. So doktor cakap dah boleh bawa isteri dia balik ke rumah. Time tu pula bila kita nak dapatkan ambulance service, memang tak ada lah ambulance service, semuanya busy. Sebab time tu kes-kes COVID-19 ni terlalu banyak. So memang semua ambulance kita dah cuba contact, memang time kita tak dapat lah. And then ada kawan kita seorang ni, dia bagi tahu dengan kita, dia cadangkan suruh call Uncle Kentang. So time tu kita memang tak tahu siapa tu Uncle Kentang, apa yang dia buat semua ni lah. So kita pun ingatkan dia salah satu agensi, private agency yang buat ambulance services ni lah. Dan kita cuba contact Uncle Kentang, dia cakap kejap lagi dia punya driver akan call lah. So lepas beberapa minit tu ada seorang abang tu call. Dia tanya daripada hospital mana, lepas tu nak hantar ke alamat mana apa semua. Dan dia pun sampai. Kita bawa isteri dia balik ke rumah. Lepas dah sampai ke rumah tu, kita ada bagi duit sebanyak RM200 pada abang yang bawa ambulance tu lah. So tak sampai beberapa minit lepas sampai ke rumah, isteri kawan saya ni dah meninggal dunia. So driver ambulance pun masa tu memang ada dekat situ lagi lah. So dia buat apa, dia call Uncle Kentang. So dia bagi tahu situasi keadaan dekat situ. Dan lepas tu driver ambulance tu dia datang jumpa kita. Dia pulangkan balik duit 200 yang kita bagi. And then dia minta nombor account bank kawan saya ni lah. Dia cakap Uncle Kentang nak masukkan duit. So bila dah bagi nombor akaun semua, dalam beberapa jam tu kita dapat message
yang Uncle Kentang ada masukkan duit sebanyak RM2,000 pada akaun kawan saya ni. Bila kita call dan tanya, dia cakap tak apa, simpan duit ni untuk upacara kematian dia. So memang kita semua terkejut lah macam mana orang yang kita tak kenal boleh sampai hati untuk tolong macam tu kan. The next day, time upacara kematian tu dia orang tengah buat, ada salah seorang ahli politik daripada daerah tempat kawan saya ni tinggal. Dia datang ke rumah time masa upacara kematian tu lah. So dia datang, and then dia pun ada bagi sedikit sumbangan pada kawan saya. So bila sebelum dia balik tu, kita ada tanya pada ahli politik tersebut macam mana dia boleh dapat tahu yang ada kematian dekat rumah ni. Dan dia bagi tahu Uncle Kentang yang call dia dan suruh pergi ke upacara kematian ni, dan kalau boleh tolong, dia minta tolong lah daripada parti politik tersebut. So ini benda yang personally saya nampak depan mata lah. So, baru-baru ni saya tengok Uncle Kentang dah ada YouTube channel dia sendiri. Nama YouTube channel dia Uncle Kentang Production. Nanti saya akan letak dalam description. So minta tolong siapa-siapa yang tengah tengok video ni, minta tolong subscribe pada channel dia lah. Macam-macam channel yang kita subscribe. So orang yang tengah buat banyak benda untuk masyarakat kita ni. So saya harap korang boleh pergi subscribe dia punya channel lah. Terusnya, rumah RM1. So tadi bila aku bagi tahu, jangan ingatkan Uncle Kentang dia bagi rumah untuk harga RM1 bukan. Okey, rumah RM1 ni untuk waris dan pesakit yang menjalani rawatan atau temu janji dengan hospital berdekatan. So jangan ingat sebab harga RM1 rumah dia macam kongsi Rumah dia memang cantik, korang boleh tengok dekat sini. Dia ada apartmen, rumah teres, double story. Dan Uncle Kentang juga ada perkhidmatan taksi 10 sen. So taksi ni dia buat, dia ada cerita dia lah, korang boleh baca dekat website dia, www.unclekentang.com. Okay guys, so aku rasa korang dah tahu siapa tu Uncle Kentang dan apa services yang dia offer dan macam mana cara korang nak contact dia semua. So aku rasa tujuan sebenarnya aku buat video hari ni sebab ada banyak orang yang tengah tolong untuk masyarakat secara ikhlas, macam Uncle Kentang ni semua. So ramai yang memerlukan tak tahu pasal benda-benda ni. So kalau boleh sampaikan video ni pada yang memerlukan lah. Korang rasa macam siapa-siapa jiran ke ataupun kawan-kawan yang kau rasa mungkin akan perlukan services macam Uncle Kentang ni, minta tolong share pada diorang. Masa tu dulu saya ada satu kawan Melayu dan kawan saya juga sampai sekarang. Dia kata mak dia nak jumpa saya. So dia bawa saya ke Selayang, mak dia Nazak. Dan jumpa, lepas tu bila mak dia meninggal pada 2.45 pagi, saya masih ingat lagi. Dia peluk saya dan dia kata memang dia tak ada duit urus mak dia. Dia kata sembahyang pun dia tak ada duit. Jadi saya mandi jenazah tak ada duit. Jadi saya rasa dari situ timbullah keperluan. Bila kita buat ambulan tu, kita lihat ada keperluan memang. Kalau dah naik ambulan pun tak ada duit, nak urus jenazah lagi tak ada duit kalau dia sakit berpanjangan. So saya rasa ia satu keperluan, kerana keperluan ini memang wujud di KL. Saya tak boleh cerita lah pasal terlalu banyak kisah lah. Dan saya pernah bawa van jenazah, bawa satu mak lah. Dia memang teruk lah, dia memang keadaan dia memang daif lah. Dan bila sampai surau, saya tengok lepak surau tu lah, saya tengok sandal kat dinding. Dia mai, dia cakap, "Uncle, saya memang tak ada duit. Nak mandi jenazah pun saya tak ada duit." Jadi dia macam mak saya lah, saya terbayang mak saya tu. Dia macam mak saya ni. So, tapi itu hari Tuhan dah bagi saya, macam dah siapkan saya. So saya bagilah, saya bagi. Dan saya rasa kasih sayang ibu pada kita tu sangat jitu. Ibu sanggup berkorban untuk anak-anak semua lah. Apa saja ibu akan berkorban.
Tetapi kadang-kadang anak ni, kadang-kadang saya pun sedih lah, kadang-kadang anak ni nak jenguk ibu sekali pun susah. So I also feel like my mother. Saya ambil kontak pendekatan Islam, permudahkan orang. Jangan kita dah susah. So bila kita orang minta tolong tu, bukan orang suka minta tolong. Orang dah tak boleh minta tolong baru dia minta tolong. Dia dah tak ada daya dah. You ingat dia mau aibkan dia punya muka, dia punya keluarga, nak lesiarkan alamat dekat Facebook. Dia tak mahu sebenarnya. Tapi ada orang ada ibu-ibu kata, Ustaz Puan, saya dah tak ada cara lain. Saya minta ni last lah. Saya ikhtiar last. Saya tebalkan muka saya, biar aku dikecam, tapi anak aku ada makan. Kita ada jumpa juga, ada 2-3 hari lepas saya jumpa sendiri seorang ibu yang umur 30 tahun, anak 3 orang. Dan saya tanya bila last you makan, dia kata 2 hari sebelum tu. Apa rasa saya? Pada masa tu saya kena power. Saya tak boleh nangis depan dia. Tapi benda ni berlaku nyata di dalam kelompok. Dekat jalan paling lama, dekat saja. So, bila saya jumpa dengan saya kena mainkan peranan saya yang saya kuat. Saya ni hero. Bolehlah bantu dia orang. Tapi sebenarnya dalam saya pun ada kelemahan saya tak boleh. Kadang-kadang kita rasa macam apa yang kita boleh buat lagi? Kita cukup bersetakat dah. Saya mohon lah Tuhan bagi panjang umur. Saya boleh tolong orang lebih sikit. Saya tak mohon apa-apa. Saya tak mohon kejayaan saya. Saya kata, kalau masa ni mereka tak ada tu, kesian. Anak dia dah cengkung dah. Dah cengkung. Anak dia mata dah cengkung. Saya pun tahu, kalau cengkung tu, dia kelaparan lama. Dia bukan baru lapar. So, lepas tu, kita bantulah. Itu hidup ni, kita pemudahkan orang lain. Jangan kita asyik nak shock sendiri, nak pergi enjoy sendiri. Tapi jiran-jiran kita biarkan dia macam tu. I think I rasa satu ketenangan itu manusia. Dan kalau binatang pun, kalau kucing dengan anjing datang pun, kita bagi makan. Takkan kita halau dia lapar, kita bagi dia makan. Ini makan ni manusia. Itulah saya rasa. Tapi syukurlah Malaysia punya orang sekarang setakat ini memang best lah. Memang best. Hanya mereka tak tahu. Kita boleh best lagi bila kita cari. Ada pada raya puasa, kita ada India dengan saya, seorang India, lelaki India dengan saya bawa dengan jenazah. Pasal memang tak ada. Jadi kita nampak sana Tuhan melahirkan kita different ni, ada guna dia. Supaya bila hari puasa orang tak bawa jenazah, kita bawa. Jadi ada yang orang India mari tolong, dan di sini kita lihat kejituan tu, perpaduan tu sangat best. Because bila saya minta wheelchair ke apa, dia orang tak tengok siapa resipien dia. Cina, India, Melayu, Sing, semua masuk dalam. Saya kata kita hidup dunia ni 100 tahun nak katakan 100 tahun. Kita hidup di alam kubur tu selama-lamanya. So carilah kekayaan di alam kubur. Jangan hanya cari kekayaan di alam dunia. Kalau you cari alam kubur, you akan dapat kekayaan di dunia juga. And then always dahulukan agama. Because agama itu penting kerana bila kamu berjalan seiring dengan Tuhan, kamu akan buat benda yang betul dan positif. Itu yang paling penting. Dan inilah negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan kita untuk buat dia awesome, siapa lagi? Setiap orang adalah perwira. Tetapi kadang-kadang dia tak ada chance untuk jadi wira tu. Ataupun dia belum sampai masa dia untuk jadi wira tu. Jadi bagi saya, everybody is a hero. Kita Malaysia ni semua orang hero. Jadi mereka akan bergerak sama kalau kan laku satu benda. So orang-orang muda, please do it. Please enjoy your life and make Malaysia the greatest of the nation. Okay guys, so itu saja untuk hari ini. Aku akan jumpa lagi korang dalam video akan datang. Ciao.